Malam ini begitu bermakna buat Syekh Ali bin Syekh Ahmad Al-Mala. Beliau diraikan selaku Raja Sehari. TV3 turut dijemput untuk bersama saudara mara serta sahabat handainya meraikan hari yang bersejarah ini. Syair dideklamasikan memuji-muji mempelai yang diraikan. Rangkaian syair, selawat dan puji-pujian kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialunkan sambil para jemputan menikmati manisan istimewa. Pada akhir majlis, tetamu diberi cenderahati berupa gula-gula. Inilah antara adat perkahwinan keluarga Muslim di Syria. Ia kenangan manis buat Syekh Ali bin Syekh Ahmad Mala. Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan ma'ruf dan mencegah yang mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tanah perkuburan Bab As-Saghir di pinggir bandar Damaskus menempatkan makam Ahlul Bait dan orang awam sejak ratusan tahun lamanya. Satu daripada makam Ahlul Bait terkenal di sini ialah makam Ummul Mukminin Hafsah binti Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hafsah terkenal dengan sumbangannya dalam proses pengumpulan dan penyalinan semula Al-Quran di bawah kelolaan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Uthman Al-Affan. Beliau diberi penghormatan menyimpan Al-Quran yang siap terkumpul di rumahnya. Semasa pemerintahan Uthman Al-Affan, Al-Quran yang disimpan oleh Hafsah menjadi rujukan para sahabat yang ditugaskan untuk menyalin semula Al-Quran dalam bentuk mushaf. Perkahwinan pertama Hafsah dengan sahabat Nabi Khunais bin Huzaifah bin Qais bin Adi As-Sahmi Al-Qurashi berakhir dengan gugurnya Khunais di medan Uhud. Ketika itu umur Hafsah baru mencecah 18 tahun. Umar Al-Khattab berduka cita melihatkan anaknya yang masih muda itu kehilangan suami. Setelah berakhirnya tempoh iddah, beliau berhasrat mencarikan pengganti buat Hafsah. Umar Al-Khattab bertemu dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Uthman Al-Affan, lalu menawarkan anaknya untuk dikahwini oleh seorang daripada mereka. Bagaimanapun mereka tidak memberi jawapan yang diharapkan. Umar Al-Khattab begitu kecewa, lalu menyuarakan perasaannya kepada Nabi SAW. Rasulullah menenangkan perasaan sahabatnya itu, seraya bersabda bahawa Hafsah akan dikahwini lelaki yang lebih mulia daripada Uthman, manakala Uthman akan berkahwin dengan wanita yang lebih mulia daripada Hafsah. Sabda Nabi itu menggembirakan Umar. Ia bermaksud Nabi SAW sendiri akan mengahwini Hafsah. Menjadi mentua kepada Nabi SAW merupakan kemuliaan yang tiada bandingannya buat Umar Al-Khattab. Ia meletakkan Umar setaraf dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Uthman Al-Affan yang bermenantu dan bermentuakan Nabi SAW. Hafsah dikahwini Nabi pada 625 Masehi. Sesudah kewafatan Nabi SAW, Hafsah banyak menghabiskan masanya dengan beribadah. Ummul Mukminin Hafsah binti Umar Al-Khattab meninggal dunia pada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Seorang daripada isteri Nabi SAW yang bersemadi di bumi Syria di Bab As-Saghir ini ialah Ummu Salamah. Ummul Mukminin Ummu Salamah atau nama penuhnya Hindun binti Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum, berbangsa Quraisy daripada suku Bani Makhzum. Beliau wanita daripada keturunan mulia. Ayahnya terkenal di kalangan pembesar Quraisy sebagai orang yang pemurah.
Seperti juga Hafsah binti Umar Al-Khattab, Ummu Salamah juga ditimpa nasib yang sama. Suaminya Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal mati syahid dalam pertempuran di Uhud. Sebelum suaminya menghembuskan nafas terakhir, Ummu Salamah berjanji untuk tidak berkahwin lagi. Bagaimanapun, Abdullah melarangnya berbuat demikian, sebaliknya mendoakan Ummu Salamah mendapat suami yang lebih baik daripadanya. Doa suami yang beriman dimakbulkan Allah. Selesai iddah, Ummu Salamah dilamar oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab. Namun lamaran mereka tidak diterima. Apabila Nabi SAW menghantar wakil peminangan, Ummu Salamah melahirkan alasan umurnya sudah meningkat dan mempunyai beberapa orang anak. Bagaimanapun, Nabi sendiri tidak keberatan menerimanya. Maka berlangsunglah perkahwinan Nabi dengan Ummu Salamah pada bulan Syawal tahun keempat Hijrah. Rasulullah selalu bertanyakan pendapat Ummu Salamah dan saranannya kerap dipakai, seperti yang berlaku dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Ummul Mukminin Ummu Salamah bersama Rasulullah menyaksikan peperangan Khaybar dan pembukaan kota Makkah. Beliau turut sama dalam pengepungan Taif, penggempuran Hawazin dan Saqif. Beliau berada di samping Nabi di Makkah ketika Hijjatul Wada. Allah melanjutkan usia Ummu Salamah sehingga umurnya mencecah 84 tahun. Beliau merupakan isteri Nabi SAW yang terakhir meninggal dunia, iaitu sekitar tahun 63 Hijrah. Ummu Salamah dikuburkan bersebelahan makam madunya, Ummu Habibah. Bersebelahan makam Ummu Salamah bersemadinya Ramlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah, seorang daripada isteri Nabi SAW. Ummu Habibah juga anak Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, seorang pemimpin kaum musyrikin Makkah yang kuat menentang dakwah Nabi SAW. Abu Sufyan memeluk Islam setelah Nabi berjaya membuka kota Makkah pada tahun 8 Hijrah. Ibunya Hindun bin Utbah, seorang wanita pendendam. Ketika peperangan Uhud, Hindun telah membelah dada dan mengeluarkan hati Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi, lalu dikunyah bagi melepaskan geram kepada Hamzah yang membunuh bapa dan saudara lelakinya dalam perang Badar. Walaupun begitu, anaknya Ummu Habibah memeluk Islam bersama suaminya Ubaidullah bin Jashin di Makkah dan berhijrah ke Habsyah bersama sebahagian umat Islam ketika itu. Di Habsyah berlaku peristiwa yang tidak diduga oleh Ummu Habibah. Ubaidullah murtad dengan memeluk agama Nasrani sekaligus membatalkan ikatan pernikahan mereka. Sesungguhnya, ketakwaan Ummu Habibah benar-benar teruji. Tiada siapa yang dapat diharap membelanya lagi. Setiap takdir ada hikmah tersembunyi. Dalam keadaan yang tidak menentu itulah datangnya peminangan Nabi SAW. Raja Habsyah sendiri, iaitu Najasyi, meminang bagi pihak Rasulullah yang berada di Madinah. Raja Najasyi menyediakan wang 400 dinar sebagai mahar. Peristiwa itu menjadi dalil hukum dibolehkan nikah secara berwakil. Ummu Habibah meninggal dunia pada tahun 44 Hijrah. Kisahnya memberi pengajaran ganjaran Allah dianugerahkan setelah sabar dan takwa benar-benar teruji. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah buat sesiapa yang dikehendakinya.
Tanah perkuburan Bab As-Saghir menempatkan tidak kurang daripada 10 makam keluarga Nabi SAW. Satu daripadanya ialah makam cucu Nabi, Aban bin Uthman Al-Affan. Ada pendapat menyatakan seorang daripada cucu lelaki Nabi SAW selain Hasan dan Husain ialah Aban bin Uthman Al-Affan. Ada pendapat sejarah menyatakan Aban lahir hasil perkongsian hidup Uthman dengan anak perempuan Rasulullah iaitu Ruqayyah. Uthman diriwayatkan berkahwin dengan dua orang anak Nabi SAW iaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Kerana itu, beliau digelar Zunnurain yang bermaksud yang punya dua cahaya. Aban antara umat Islam yang turut sama menyembahyangkan jenazah Khalifah keempat Ali bin Abi Talib. Aban bin Uthman Al-Affan membesar dengan didikan Islam yang sempurna daripada bapanya dan memegang jawatan tinggi dalam kerajaan Bani Umayyah. Tanah perkuburan Bab As-Saghir, Damaskus bukan saja menempatkan makam keluarga Nabi, bahkan makam seorang khadam yang dimuliakan. Inilah makam Fiddah, wanita terhormat. Beliau khadam kepada anak Rasulullah, Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra berkahwin dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Saidina Ali bukanlah seorang yang kaya harta benda. Miliknya yang paling berharga ialah iman dan Islam. Kerana tingginya nilai takwa Ali, beliau terpilih sebagai menantu Nabi SAW. Mahar pernikahan daripada Saidina Ali buat isterinya, Fatimah Az-Zahra, hanyalah baju besi yang pernah dipakainya dalam peperangan Badar. Fatimah suri rumah sepenuh masa. Hari-harinya dihabiskan dengan urusan rumah tangga. Beliau wanita biasa, kenal erti letih dan lesu. Saidina Ali bukan tidak mengambil berat jurid perih isterinya, namun kesempitan hidup tidak mengizinkan mereka memiliki pembantu rumah. Lalu Nabi SAW menghadiahkan kepada Fatimah anaknya itu seorang khadam. Ternyata ia amat menggembirakan Fatimah. Walaupun Fiddah seorang khadam, Fatimah melayannya dengan baik dan tidak bersikap kasar. Bebanan kerja dibagikan di antara mereka berdua. Suatu ketika Hasan dan Husain, cucu Rasulullah, ditimpa penyakit yang sukar diubati. Lalu Fiddah bernazar akan berpuasa sekiranya mereka kembali sembuh. Begitulah cintanya Fiddah kepada keluarga Rasulullah. Cintanya dibalas dengan keridaan Allah Azza wa Jalla. Di Bab As-Saghir, makam Sayyidah Fatimah As-Sughra antara makam Ahlul Bait yang dikunjungi ramai. Makam cicit Nabi SAW ini sering menjadi tumpuan umat Islam berziarah, terutamanya dari Iran. Fatimah As-Sughra seorang daripada anak Husain bin Ali bin Abi Talib. Beliau terkenal sebagai seorang yang bertakwa serta kuat beribadat. Menjadi amalannya bersolat sunat pada malam hari dan berpuasa di sebelah siangnya. Fatimah dikahwinkan dengan sepupunya Hasan bin Hasan yang terkenal dengan panggilan Al-Hasan Al-Muthanna. Fatimah dan suaminya turut terlibat dalam peristiwa Karbala. Beliau bersama keluarganya dalam perjalanan ke Kufah di Iraq ketika diserang oleh 4,000 orang tentera yang lengkap bersenjata. Kubur yang dibungkus kain hijau ini bukanlah makam sebenar. Ia dipanggil Haikal. Makam sebenar terletak di tingkat bawah.
Pengikut mazhab Syiah dari Iran ini mempunyai cara tersendiri melahirkan penghormatan mereka kepada Ahlul Bait. Inilah makam sebenar Fatimah Az-Zuhra. Bapanya Husain bin Ali dijemput ke Kufah oleh penduduk di sana untuk ditabalkan menjadi khalifah menggantikan Muawiyah bin Abi Sufyan yang telah meninggal dunia. Takdir Allah menentukan Husain dan sebahagian rombongannya mati syahid di Karbala. Fatimah bukan sahaja ditimpa kesedihan akibat kematian bapanya Husain, bahkan suaminya turut terbunuh dalam tragedi 10 Muharram tahun 61 Hijrah itu. Perkongsian hidupnya bersama Hasan Al-Muthanna melahirkan 4 orang anak. Menurut riwayat, Fatimah kemudiannya berkahwin dengan Abdullah bin Amru bin Uthman dan dikurniakan 2 orang anak. Fatimah binti Husain meninggal dunia pada tahun 110 Hijrah. Fatimah dianggap seorang daripada perawi hadis. Beliau telah meriwayatkan hadis-hadis daripada neneknya Fatimah Az-Zahra, bapanya Husain dan ibu saudaranya Zainab. Beliau juga meriwayatkan hadis dari Bilal bin Rabah, Abdullah bin Abbas, Asma bin Umayyis dan juga Aisyah Ummul Mukminin. Berkat didikan yang sempurna, sepanjang hidup Fatimah dilalui dengan tata cara Islam, akidahnya kukuh, akhlaknya mulia, takwa dan sabarnya tahan uji. Sesungguhnya keluarga Nabi SAW contoh keluarga yang dirahmati Allah. Allah menjanjikan kepada lelaki dan wanita yang beriman syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Mereka juga mendapat tempat-tempat yang bagus di syurga Ad. Dan kerajaan Allah lah yang paling utama. Itulah keberuntungan yang besar.